Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so saya nak berkongsi kepada anda apa beza counter downtrend dan juga counter uptrend. Okey, pattern. Saya nak tunjuk kepada anda pattern. Okey, bukanlah sebabkan Hibis ni semalam dia naik mencanak macam tu saya nak share tak lah. Sebab ada yang bertanya tadi dekat saya pada petang. Okey, mana lagi bagus antara Hibis dengan UMWOG? Okey, kedua-dua counter ni adalah pattern yang sama, iaitu pattern yang downtrend. Okey, yang ni adalah Hibis. Okey, kita tengok UMWOG. UMWOG. Dia punya pattern sama downtrend. Nampak? Menurun. Okey, menurun. Okey, dia compare ini menurun dengan menaik dia tak sama lah. Okey, yang ni counter yang menurun. Okey, sebelum tu saya nak beritahu. Apa yang saya kongsikan kepada anda ini adalah ilmu technical analysis. Tak ada kena-mengena berkenaan dengan fundamental analysis. Kepada siapa yang setuju, setujulah. Yang mana tak setuju pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak share apa yang saya ada, saya akan kongsikan kepada anda. Okey. Beza UMWOG dengan Hibis ni adalah daripada sudut volume. Okey, kalau anda tengok dekat tepi ni ada satu indikator volume. Kalau kita tak klik, dia tak ada bar dekat bawah tu. Kalau kita klik, dia ada bar macam tu. Nampak tak? Okey. So UMWOG dengan Hibis tu lagi bagus lah kalau nak compare. Okey, kalau nak compare. Sebab apa? Saya bagi reason kepada anda. Kalau kita tengok UMWOG ni, daripada dulu sampai sekarang, volume dia hampir sama. Okey, hampir sama. Nampak? Volume dia hampir sama. Tak ada perbezaan. Means perbezaan ini adalah macam Hibis dia ada perbezaan. Nanti saya tunjuk kepada anda. So lebih kurang 10, okey? 10 million ni unit lah. Lebih kurang je. Sekejap naik banyak, relax balik. Sekarang ni dalam 2-3 bulan ni memang volume dia banyak. Tapi banyak volume dekat sini, dia dalam keadaan yang sideways. Okey, dalam keadaan sideways, bukan dalam keadaan yang menaik. Yang dalam 3 bulan ni. Okey. So kalau kita tengok counter Hibis pula, nampak tak? Dekat sebelum-sebelum ni bukan tak ada volume. Ada. Tapi start daripada November 2015, dia berbeza. Nampak tak? Nampak tak beza? Beza banyak tau. Dia ketara perbezaan dia. Kemudian kalau kita ambil start daripada sini, okey, so kita tak mahu ambil yang hari ni punya kenaikan. Kita start ambil yang daripada sudut volume baru mula masuk ni sampai yang sebelum hari ni punya naik. Okey, maknanya dekat sini lah. Kalau kita tengok patternnya, pattern yang menaik. Okey, bila pattern yang menaik ni, walaupun dia beberapa bulan, 6 bulan sideways, tapi dia cuba ataupun dia berjaya untuk break resistance. Okey, so dekat sini dia berjaya break resistance. Ni resistance ni dia berjaya. Kemudian dia naik lagi, dia buat satu resistance, dia berjaya naik lagi, dia buat resistance, dia naik lagi. Okey, kemudian hampir saya rasa hampir 10 bulan dia ada setengah panggil pengumpulan, ada setengah panggil correction dan sebagainya. Dia jadi sideways semula. Okey, waktu macam ni barulah kita boleh guna. Kalau kita ambil jauh sikit waktu macam ni, waktu yang counter ni kita katakan dia sebagai satu counter uptrend, kemudian beberapa bulan sideways, itu normal. Itu adalah satu perkara biasa. Jadi kalau kita nak tengok, dia ada dua cara lah nak menentukan counter ni nak naik lagi ataupun dia tak akan sideways lah. Kalau counter ni insyaAllah dia tak akan sideways yang lama, tapi sampai satu tahap dia akan naik ataupun dia akan turun. Okey, ini paras paling tinggi sepanjang dia ada volume tadi lah. Dan ini pula adalah paras yang paling rendah sepanjang dia sideways. Okey, jadi dia dua aja. Kalau dia turun di bawah 375, dia akan turun lagi. Tapi kalau dia berjaya melepasi 560, dia akan naik. Sebab kita panggil break resistance. Okey, waktu dekat sinilah yang kita boleh guna. Nanti ada orang kata, kenapa tak bagi tahu semalam? Kenapa lepas naik baru bagi tahu? Yalah, ada orang tak tanya. So orang tanya, saya bagi tahu. Dan sebelum-sebelum ni pun orang tanya baru saya bagi tahu. Okey, macam di next hari tu saya cakap apa? Kalau counter ni naik, tiba-tiba dia sideways yang lama. So kita boleh guna triangle line. Kalau nak guna triangle line. Okey, cara nak guna triangle line ni senang Kita ambil daripada resistance, bawa ke resistance. Bukan resistance atas kita ambil resistance yang sebelum kejadian. Tak kisah nak ambil resistance ni pun boleh, yang ni pun boleh. Yang mana-mana, janji dia asalkan resistance. Okey, ini resistance. Kemudian kita ambil yang support, bawa ke pada support. Okey, so kalau nak tengok hala 7, support dia ambil dekat-dekat, jangan jauh sangat support dekat sini. Kalau kita nak tengok hala 7 sesuatu counter tu tanpa menilai dia punya support dan resistance,
kita sambungkan terus sehingga dia membentuk satu persilangan. Okey, satu persilangan. Memandangkan dekat sini ada lagi satu support, tarik je terus. Tarik je terus. Dia memang agak susah sikit lah. Tapi orang kata lagi, dah naik, boleh lah tunjuk macam tu. Nanti saya tunjuk counter yang tak naik lagi nah. Resisten ke resisten. Okey. Kalau kita tak nak tunggu dia naik melepasi 56 sen, sebenarnya kita boleh tunggu dia naik di atas triangle line pun boleh. So ini menandakan dia nak naik lagi lah. Okey, tetapi tuan-tuan, kalau kita tengok counter-counter kalau naik banyak macam ni, dia close pula Moropozo, normally esoknya dia akan berlaku gap up lah. So gap up dekat atas ni, kemudian dia akan membentuk satu candle merah macam tu, dah akan jadi flat pattern ataupun T4 lah nanti. Tu saya tak wani nak kata confirm lah dia akan jadi macam mana. Compare dengan counter UMWOG. Okey lah. Ada orang tanya, sebab tu saya jawab. UMWOG hari ni yang macam saya beritahu lah, volume dia daripada dulu sampai sekarang sama, so tak ada perbezaan volume. Jadi dia bila tak ada perbezaan volume ni, dia tak nak nampak macam nak naik lah. Melainkan, okey, kalau kita tengok dekat sini saya tunjukkan kepada anda, saya buang volume dulu. Okey, so ini adalah resistor yang lama lah. Okey, bila hari ni dia cuba nak naik, okey, dia cuba nak naik dan dia dah touch resisten yang lama, tetapi dia tak berjaya, dia turun balik. Dalam satu hari yang sama, okey, dalam hari yang sama, dia cuba untuk pecahkan resisten, kemudian dia turun balik. Tu tak apa menarik cerita dia. Cerita dia tak apa menarik. Compare dengan high beast tadi tu. Okey, compare yang high beast ni, dia close solid Moropozo kita panggil. Moropozo. Okey, dia compare dengan tadi tu, dia yang ni lebih bagus. Okey, ini counter downtrend. Okey, kedua-dua counter ni adalah downtrend, cuma beza dia high beast ni, dia start volume dekat 2015 November. Okey, so bila kita ambil daripada start volume ni, nampak dia tu membentuk counter yang uptrend lah. Dia ada wave dekat situ. Okey, dia ada wave. Okey, so saya bagi dua counter yang baru nak naik. Baru nak naik, yang baru kesan ataupun dikesan sebagai permulaan uptrend. Okey, yang pertama counter pallet. Counter pallet ni, sebelum ni kita tengok volume sekali nah. Saya nak tunjuk kepada anda macam mana kita nak kesan volume sekali. Sebelum ni volume biasa tak ada, tapi start daripada April 2016 dia dah menampakkan volume dekat situ. Okey, dan sekarang ni sangat familiar ataupun sangat-sangat top perkataan Homily chart yang nak tengok jerung. Okey, jerung masuk dekat mana? Start sini jerung dah masuk dah. Boleh check Homily chart anda. Okey, so counter ni bila dekat sini dia ada volume, tapi kalau macam saya tak ambil lah counter-counter bawah 20 sen. Dia risiko agak lebih. So bila nak ambil, bila dia break resistance nanti, bila berada di atas 20 sen. Okey, start dekat sini ni dah nampak dah, waktu dekat sini dia dah break resistance. Okey, volume pun semakin bertambah dekat situ, dan indikator of course lah semua positif lah waktu ni. Kalau anda pandai tengok indikator, memang kebanyakan positif. Tapi sekarang ni counter ni cantik. Okey, sebab apa saya kata cantik? Dia tak naik terus. Dia tak naik terus. Sekarang ni dia relax turun. So, bila berlaku je jadi macam ni, okey. So, kalau kita tengok dekat sini, resistance dia dah berjaya pecah. Ini kita ambil the support 215, dia dah berjaya pecah. Okey. So, apa jangkaan saya dengan counter ni adalah dia akan membentuk wave kedua. Sekarang ni jika esok dia turun lagi. Okey, jika esok dia turun lagi, dia akan membentuk wave yang kedua. Okey, normally wave kedua ni, wave ni yang saya nak ajak pada bulan 10. Okey, agak detail juga. Normally dia akan retrace sehingga paras 38%. Okey, agak-agak dekat paras support ini juga. So kemungkinan besar counter ni dia akan turun dulu sebelum dia rebound naik balik nanti, insya-Allah. Okey. So counter ni orang cukup takut nak beli. Sebab apa? Dulu dia duduk kat bawah, sekarang ni dah rasa dah tinggi. Okey, kalau kata macam tu, kita tengok satu contoh counter take fast. Counter yang paling dekat sekali. Yang lain-lain tu saya tak mahu tunjuk lah. Macam JHM apa semua dah jauh. Dulu pun dia duduk kat bawah lah. Once dia dah naik, dia naik. Faham tak? Okey, kalau nak tengok counter JHM yang pernah kita suggest pada tahun lepas. Ini consolidate .
Padahal harga waktu tu di bawah 40 sen. Tiba dia break up, dia naik. Nampak dia naik terus. Okey, ini satu counter uptrend. Compare yang UMWOG tadi, Hypebeast dia datang daripada atas, dia turun. Yang ni dia daripada bawah, dia naik. Okey, macam Dufu. Okay, dia datang daripada bawah, kemudian dia naik. Nampak? Dia datang daripada bawah, dia naik. Yang ni yang buat orang takut. Kalau ikutkan takut nak beli, dulu dekat sini pun dah takut lah. Ya, kita tengok kat sini ya. Ni. Waktu harga waktu harga 50 sen pun orang dah takut nak beli dah kalau ikutkan. Tapi sekarang dia dah pergi sampai sebab dah nampak tinggi waktu tu. Tapi sekarang dia boleh pergi lebih tinggi lagi sebenarnya. Mungkin boleh pergi lebih lagi insya-Allah. Okey, berbalik kepada pallet. So jangkaan lah, tak tepat lah. Kalau tepat syok lah. Okey, so jangkaan saya mungkin dia akan retrace sehingga paras 140 atau 145 baru dia boleh naik semula dan selalunya minimum target adalah ni lah 30 sen lah. Kemudian satu lagi Huan ke Huaan. Okey. Huan ni pun dia nak membentuk sama macam pallet tadi tu. Dia bau-bau lagi baru permulaan kenaikan. So kalau kita tengok daripada sudut volume pun panjang saya nak cerita hari ni. Okey, kalau kita tengok daripada sudut volume sekalipun, sebelum ni tak ada volume, tiba-tiba dekat sini ada volume, kemudian dia dah berada di paras yang paling tinggi sebelum ni dia pernah capai. So cantik lah kontur macam ni. So bila dalam keadaan macam ni, dia belum tentu nak turun lagi. Compare dengan pallet tadi. Sebab apa? Dia belum lagi break support. Okey, support dia adalah lebih kurang saya rasa area-area ni lah. Kalau one satu hari kalau kata dia boleh close dekat paras-paras yang dia sideways ni, mungkin dia akan turun. Kalau dia turun nanti baru kita boleh pakai Fibonacci retracement. Kemungkinan kalau dia start turun, kemungkinan dia akan turun sehingga pada 14 sen juga, sama je macam pallet tadi. Tapi macam pallet tu nampak memang real nak turun lah. Macam Huan ni, kalau saya rasa yang ni ada satu signal buy ni. Kalau esok dia mula naik, insyaAllah dia akan naik lagi. Okey, sebab doji dekat situ. Okey, sebuah sedikit apa yang saya nak kongsi kepada anda. Okey, semoga sorry, semoga benda ni bermanfaat. Walaupun apa yang saya kongsikan kepada anda ni hanyalah teknikal semata-mata. Okey, tapi itu adalah kekuatan saya. Okey, so saya tak ada kekuatan dalam bidang fundamental, tapi adalah sikit-sikit. Tapi saya tak nak cerita about fundamental. Okey, saya fokus kepada teknikal. Anda boleh refer fundamental. Sorry. Okey, anda boleh refer fundamental dekat mana-mana group ataupun siapa-siapa yang cakap, anda boleh bertanya. Kalau bab teknikal, insyaAllah saya boleh bantu. Okey, so apa yang saya cerita tadi adalah comparison antara counter yang turun, okey, dengan counter yang turun tapi kita rasa macam dia nak naik balik. So saya dah terangkan counter UMWOG dengan Hypebeast. Okey, kemudian counter yang baru nak naik macam Huan, okey, pallet, okey, counter-counter macam ni insyaAllah. Okey, so assalamualaikum dan salam sejahtera.